Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Haji Azizi bin Abdul Hamid Al-Hafiz, Imam Masjid Jami' Kampung Baru, atas pimpinan salat berjemaah Isyak sebentar tadi. Juga Yang Mulia Al-Habib Tahir Al-Ahdan, pimpinan salat jenazah ghaib yang sama-sama kita dirikan sebentar tadi. Alhamdulillah. Hadirin yang dikasihi Allah lagi disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis diteruskan dengan ucapan timbalan Perdana Menteri. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah di atas papan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata ucapan. Kini majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Salutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ashabi ridha. Allahumma salli salatan kamilah sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin allazi tahadu min qarbat al-qadib al-qurab tutubi hawaij وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد. الحمد لله. Saudara Wajib Majlis, kanda saya Datuk Dr. Haji Nur Gadut, saya Samahah Datuk Haji Wan Zaidi Wante, Mufti Perak Datuk Dasuki الفضل شيخ الحديث مولانا عبد الحميد جين، Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Yang Mulia Al-Habib Abdul Rahman Al-Musawa, Ustaz Yunan Abdul Samad, Al-Fadil Maulana Wan Ilmi Wan Muhammad, sahabat saya Datuk Dr. Muhammad Harudin Aman Razali At-Takiri, Ustaz Raja Ahmad Mukhlas bin Raja Jamaluddin, Datuk Abdul Malik bin Abdullah, tamu saya dari Palestin daripada Hamas, saudara Syekh Usama Hamdan dan rakan-rakan yang lain, para ulama, tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tempat ini buat pertama kalinya saya jakkan kaki selepas 5 tahun. Pada tahun 2018, selepas 12 hari bulan Mei 2018, saya dihalau dari tempat ini oleh Perdana Menteri yang ke-7 ketika itu. Saya diberi tempoh 3 hari untuk meninggalkan tempat ini kerana kami kalah. Tapi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hari ini 5 tahun kemudian saya kembali ke sini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan mauduk saya mengadukan tuan-tuan dan puan-puan datang ke sini. Tapi kita tahu bahawa liqa perdana yang diadakan pada hari ini dengan para ulama, tuan-tuan yang hadir, para hufaz yang turut bersama, tentunya ia merupakan satu majlis ilmu yang lazimnya dulu saya adakan setiap bulan. Kerana saya yakin jalinan kerjasama antara ulama dan umara wajib terjalin.
siapa juga, kerajaan mana sahaja yang dapat membentuk kepimpinan negara kita, wajib para umara ini menjalin hubungan yang erat dengan para ulama. Kerana al-ulama bin nasihat. Atas keterjalinan ini, mana-mana negara yang sering merujuk bukan hanya soal siasat, tetapi soal-soal polisi atau dasar, yang apapun bentuknya, jika terlebih dahulu dirujuk pada ulama, maka bagi hajat kita untuk memperolehi kedudukan baldatun tayyibatun ghafur, insyaAllah akan mudah kita peroleh. Apatah lagi dalam kemajmukan dan perlatar belakangan yang pelbagai. Kalau perkara-perkara yang baik dan jika ada implikasi sekalipun, jika rujukan para ulama menjadi keutamaan pada kita, insya-Allah, atas nasihat para ulama, atas doa para ulama, atas segala ikhtiar para ulama, insya-Allah, matlamat untuk kita mencapai negara yang aman, yang sejahtera dan dapat pengampunan Allah Ta'ala, insya-Allah akan terdapat. Pegangan inilah juga yang dirangkul oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila setelah 25 tahun beliau menghamparkan kembali soal negara madani, soal masyarakat madani, terdapat 6 elemen di sana. Tetapi saya lebih merangkul soal ihsan. Di dalam hal ini tentu kita perlu memulakan langkah, biarpun mungkin insya-Allah langkah ini merupakan langkah yang pertama, tetapi tidak ada langkah yang lebih jauh jika tidak dimulakan dengan langkah pertama. Mudah-mudahan liqa perdana yang tentunya saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada sahabat saya, Datuk Dr. Harudin Aman Razali Al-Takiri, Seberang Takir. Beliau kalah, tapi itu dari segi politik, insya-Allah kemenangan akan memihak. Bukan dalam soal siasat, dalam soal-soal lain, insya-Allah Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat memegang ayatul Quran yang meminta kita menjadi da'i, menjadi pendakwah di dalam apa pun jawatan yang kita ada. Dakwah yang kita sampaikan, risalah yang kita ulurkan pada orang yang kita temui ataupun yang mendengar apa yang kita sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Saya bukan ulama macam ulama-ulama yang ada di hadapan, tetapi saya berpegang ilmu yang sedikit tetapi dimanfaatkan lebih baik daripada ilmu yang banyak tetapi menyesatkan. Saya berpegang pada itu kerana kita tidak mahu yang ada di luar sana memang ilmunya ilmu ulama, tetapi apabila ulama menjadi ulama politik, ayat Quran yang sama, hadis yang sama, makna yang sama, tetapi tarjim, tafsir yang berbeza mengikut selera. Mana mungkin sesuatu yang di luar daripada norma dianggap sebagai sedekah kerana mahu menjustifikasikan apa yang dilakukannya itu benar.
Sedangkan itu adalah sesuatu yang amat nyata kesesatannya. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis ini bukan majlis politik, tetapi hanya saya ingin menjedarkan diri saya. Na'udzubillah. Supaya kita tidak pernah menyalahgunakan ayat Quran, hadis, ataupun ijma' ulama atau qiyas untuk kepentingan politik kita yang sangat sempit. Politik hanyalah alat. Matlamat ialah agama. InsyaAllah kalau kita berniat memperkuatkan agama, kalau kita menjaga Allah, Allah pasti menjaga kita. Dalam situasi yang begitulah tempat ini, walaupun kosong selama 5 tahun, kita memanfaatkan. Berkumpullah kita di sini. Bermuzakarahlah kita, berliqa'lah kita dalam keadaan itu. Sebabnya saya mengambil inisiatif 5 tahun yang lalu apabila saya diberi kesempatan untuk memimpin sebuah organisasi politik, kerana kita pernah dicabar jika parti saya menukarkan perlembaгаannya kepada perlembagaan Islam, maka parti yang bersaing akan dibubarkan. Itu fatwa daripada Allah Yarham. Saya cabar kepimpinan yang ada tanpa menyebut nama. Apabila kita mengubah perlembagaan parti kita Islam sebagai prinsip utama, tapi parti itu tetap mengatakan bahawa kita ini orang yang jahil murakkab. Lantas dari itu, kita ketepikan perbezaan-perbezaan itu. Maka saya mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan penyatuan umat dengan berkongsi wahdatul amal, wahdatul qulub, dan yang pentingnya wahdatul aql. Apabila ketiga-tiga elemen ini menjadi keutamaan untuk menuju keredaan Allah, insya-Allah we can never go wrong. Kita tidak pernah salah. Tetapi kalau siasah menjadi matlamat dan Islam dijadikan tunggangan, biarpun kursi diperolehi banyak tetapi tidak menjadi kerajaan, kerana tidak ada redha daripada Allah Taala. Biarpun sedikit tetapi kita jadi kerajaan, maka gunakanlah kedudukan itu bukan untuk menzalimi sesiapa atau melakukan sesuatu vindiktif, dan menjaga Islam dengan sebenarnya. Walaupun usaha itu usaha yang sukar, tetapi tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dalam konteks Malaysia Madani sekarang, kita tahu 25 tahun yang lalu atau lebih daripada itu, konsep Madani, konsep Renaissance untuk membangkitkan kebangkitan Asia keseluruhannya, seolah-olah satu momokkan. Tapi realitinya, bila keberadaan kita di dalam suatu situasi yang mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala, laksanakanlah. InsyaAllah saya mendukung dengan sepenuhnya. Dan kita mahu bahawa rakyat Malaysia, pelbagai agama, pelbagai kaum, bahasa dan budaya, sunatullah telah menentukan negara Malaysia begitu keadaannya, kemajmukan kita. And we have to respect each other. Lakum dinukum waliyadin. Maka dalam situasi dan suasana yang begitu, saya menyeru diri saya menyeru para ulama memberikan nasihat, biarpun pahit, beri nasihat yang benar, dan insyaAllah umarah akan terima. Jika ada di kalangan umarah yang tidak terima, ada kaedahnya, bil hikmah wa bil hasanah, untuk menyampaikan teguran-teguran itu.
InsyaAllah kombinasi yang baik ini antara umara dan ulama, Allah Ta'ala akan memberikan barakah pada negara kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi, insyaAllah kita akan dapat mengatasi dengan hidayah dan bantuan daripada Allah Ta'ala, insyaAllah. Kalau majlis ini perlu diresmikan, maka saya dengan ini meresmikan liqa perdana ilmuwan ahli sunnah wal jamaah bersama dengan saya dengan lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.